Okey, baik. Ini adalah sambungan daripada proses eksogen. Okey, tadi kita dah belajar proses eksogen, iaitu proses yang berlaku di luar kerak bumi. Okey, sekarang ni kita nak belajar proses endogen, iaitu proses yang berlaku di dalam bumi. Tak kisah di dalam kerak ataupun di dalam mantel. Baik, dalam proses endogen, kita terbahagi kepada 3 aktiviti. Yang pertama, proses olakan mantel. Yang kedua, proses pergerakan kerak bumi ataupun plat tektonik. Dan yang ketiga adalah aktiviti magma. Sebenarnya saya dah terangkan dahulu proses olakan mantel ni dalam struktur bumi, kalau saya tak silap. Okey, tapi tak apa, saya akan terangkan lagi sekali olakan ni. Untuk pengetahuan awak, bila sebut olakan ni, olakan tu benda yang bergolak. Ada yang turun dan ada yang naik. Sama juga dekat sini. So, saya akan fokuskan lebih kepada proses olakan mantel. Okey. So, kita tahu bumi kita ada 4 lapisan. Lapisan yang luar, litosfera. Lepas tu mantel. Dalam mantel ni ada 3 lapisan lagi. Kerak luar dan juga kerak dalam. Okey, sekarang saya nak fokus dekat yang warna oranye ni sahaja. Okey. Dan warna oranye dan juga warna biru yang kat atas ni lah. Okey, sebab dia berkait rapat. Okey, dalam kata warna oranye ni, dia ada astenosfera. Okey, and termasuk astenosfera, metosfera dan juga litosfera. Kawasan yang kat luar ni litosfera sahaja. Okey. So, apa yang terjadi, kawasan yang dekat sini adalah sangat panas. Dan apa yang panas mesti akan naik. Macam kita tahu asap yang panas, asap itu akan naik. Tapi kalau asap yang sejuk, dia akan turun. Contoh, kita buka kita punya fridge. Ya, kita buka peti ais kita, nampak ada asap kan? Okey, wap-wap tu kan? Wap tu turun. Sebab apa? Sebab dia wap yang sejuk. Okey, benda yang sejuk dia akan turun. Okey, apa yang katakan kat sini, perolakan ni, haba ataupun perolakan batu-batuan ni kawasan ni adalah batuan-batuan cair tau. Batuan-batuan cair ni yang panas, dia akan naik ke atas. Sampai ke atas, bila dia dah mula sejuk, dia akan turun bawah balik. So, dia membentuk satu pusingan. Okey, pusingan inilah kita panggil dia sebagai olakan. Okey, mantel kita ni adalah kawasan cecair tau. So, dia magma sebenarnya. Ini magma. Okey, mantel kita ni. So, dia akan sentiasa bergerak. Dan pergerakan dia akan memberi efek ataupun kesan kepada kerak bumi kita. So, nampaknya bila dia menolak ke atas, yang ini, pergerakan bumi ini pun akan tertolak ke atas. Yang ini menolak ke atas dan tolak ke atas. So, dekat sini akan berlakunya, kita panggil, dekat sini pemisahan lah dekat sini. So, suhu yang tinggi dalam astenosfera saya wujudkan sini dalam kawasan mantel, seterusnya menghasilkan arus-arus perolakan yang berupaya menggerakkan litosfera. Okey. So, dekat kawasan sini dia akan bergerak sebab dia mencapah. Okey. So, bergerak ke sebelah kanan. Yang ni bergerak ke sebelah kiri. So, dia akan mencapah dekat kawasan sini. Okey. Lepas tu, ini kan bergerak ke sebelah kanan kan. Dekat sini pun ada juga perolakan. Di mana perolakan dia ni yang naik kat sini, lepas tu dia akan turun. Bila dia turun, kawasan sini akan ke kiri. So, dekat sini dia akan berlakunya pertembungan. Sini berlakunya pencapahan, dekat sini berlakunya pertembungan. Okey. So, dekat sini bila ada pencapahan dan pertembungan, nanti dia akan membentuk pelbagai bentuk bumi ataupun hanyutan benua. Yang ini pelbagai bentuk bumi dan juga hanyutan benua saya akan terangkan dekat dalam proses pergerakan kerak bumi ataupun plat tektonik. Okey, mengikut teori plat tektonik, sebenarnya bumi kita ni terdiri daripada terdiri daripada 2 jenis plat, iaitu plat benua dan juga plat lautan. Plat benua ni maksudnya kerak di kawasan darat, manakala plat lautan ni kerak di kawasan laut. Untuk form 1, yang ini tak termasuk. Tapi saya nak awak faham, that's why saya letak jugalah dekat sini. Okey. So, plat ni, dia ada beberapa keping tau. Dia bukan satu plat saja. Bumi kita ni bukan sebagai satu telur yang smooth, yang licin. Tidak. Dia macam telur yang retak. Okey. So, kerak bumi kita ni, seperti awak nampak kan dekat sini kan. Saya ada buat. Yang ini sampai sini dia mati dah. Okey, lepas tu dia wujud yang baru. So, ini ada pertembungan plat sebenarnya. Okey. So, plat kita ni ada 2 jenis. Macam saya cakap tadi. Plat benua dan plat lautan. Okey. Lepas tu, plat-plat ni dia akan sentiasa bergerak tau. And then dia bukan satu. Dia ada beberapa kepingan. Dia ada beberapa kepingan plat. Okey. So, plat-plat ni dia akan sentiasa bergerak. So, bila dia bergerak ni hasil daripada olakan mantel tadi yang saya sebut. Seterusnya dia menyebabkan terhasilnya pertembungan dan juga pencapahan antara plat. Macam saya sebut yang tadi dekat sini dengan yang dekat sini tadi. Okey. Olakan mantel ni menyebabkan
plat tektonik ni sentiasa bergerak, seterusnya menghasilkan sini pertembungan, dekat sini ada pencapahan. So apa yang terjadi hasil daripada pertembungan dan juga pencapahan ni? Okey, pertembungan dan juga pencapahan boleh menghasilkan bentuk bumi dan juga hanyutan benua. Okey, menghasilkan, tadi tertinggal pelbagai bentuk muka bumi dan juga hanyutan benua. Okey, antara bentuk muka bumi yang terhasil daripada pertembungan ataupun pencapahan ialah jurang. Saya tulis guna pensel je kat sini. Jurang ataupun gunung lipat ataupun gunung berapi. Saya pernah terangkan dekat awak tak silap jurang Mariana. Okey, yang terletak dekat Filipina. Okey, itu terhasil daripada pertembungan ataupun pencapahan antara plat. Okey, plat ni bukan, tak semestinya plat benua. Plat benua bertembung dengan plat lautan. Tak semestinya benua bertembung dengan lautan. Ada juga benua bertembung dengan benua. Terhasilnya gunung lipat. Okey, kalau benua dengan plat lautan bertembung, okey, akan menghasilkan jurang. Kawasan laut dalam. Okey, kawasan situ macam jurang tu, yang ini laut kan. So tiba ada macam kawasan dalam kat sini. So ini kita panggil jurang. Jurang ya, bukan curang. Okey. Kalau katakan gunung berapi. Gunung berapi dekat kawasan yang plat-plat ni lah. Jadi kita tengok kat sini. Kita faham negara mana yang paling banyak gunung berapi. Negara jiran kita kan. Kesian kan. Sebab mereka, negara dia terletaknya dekat, betul-betul dekat kawasan plat tektonik ni. Pertembungan plat tektonik. Pertembungan plat tektonik ni boleh menghasilkan gunung berapi. Sebab bila dia bertembung, lava ataupun magma senang naik ke atas membentuk kawasan pegunungan. Yang pegunungan tu takut dia jadi gunung berapi yang aktif ataupun gunung berapi yang tidak aktif. Okey, so habis untuk proses pergerakan kerak bumi, plat tektonik, saya akan terangkan dekat sini aktiviti magma. This one is so simple. We know that magma datangnya daripada kawasan astenosfera, okay, dalam kawasan mantel. So magma ni macam mana dia nak keluar? Dia akan keluar dari kawasan astenosfera ke atas litosfera melalui gunung berapi. Okey, so bila dia meletus gunung berapi ni, gunung berapi akan mengeluarkan magma, dah keluar ni jadi lava. Okey, di kawasan litosfera. So bila kawasan kat sini bila terdedah dengan udara kita, okey, dia dah tak jadi magma, dah tak jadi lava, maksudnya dia dah tak cair, dia akan jadi sejuk. Okey, sebab dia adalah batuan. Kita tahu batuan terdedah dengan kawasan yang sejuk, so dia akan jadi beku. Okey, magma ni dia jadi cecair sebab kawasan sini sangat panas hingga boleh meleburkan batu tersebut. Okey, so bila dia mengeras dekat kawasan kita panggil gunung berapi ni, sudah akan membentuk kon. Okey, membentuk kon kawasan gunung berapi. So dia akan bertimbun je lah macam ni. Okey, yang ini akan menjadi kerak bumi yang baharu.